Famarida syaikhu. Famarida syaikhu. Fa'amara Aba Mansuri ay yatlaba abdan. Baik, tengok. Lama qurbat. Tatkala dekatlah, hampirlah oleh wafat Ustaz Abi Mansur Al-Maturidi. Oleh wafatnya bagi guru Ustaz bagi Abi Mansur Al-Maturidi. Siapa dia Abi Mansur Al-Maturidi, Hajar Rohana? Salah satu pengasas Ahli Sunnah wal Jamaah kan, Ustaz? Salah satu pengasas apa? Bukan salah Pengasas Ahli akidah. Sunnah wal Jamaah. Akidah. Dalam akidah kita bukan. Ya. Bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Okay. Salah seorang pelopor yang masyhur iaitu Abu Mansur Al-Maturidi. Ini guru dia. Jadi tatkala hampirlah oleh mati bagi ustaz, bagi Abi Mansur Al-Maturidi rahimahullah ta'ala. Wa kana, dan adalah ia guru dia tadi tu, ustaz dia tadi tu, yauma izin, yakni yauma iz qarubat wafatuhu. Dua baik situ, apa tu Cikgu Fikri? Yauma izin ai yauma iz, dia yasa yauma izin itu pada ketika itu, pada hari itu tu maksudnya yauma iz qarubat wafatuhu. Pada hari itu, ini pada hari ketika hampirlah oleh matinya guru dia tu. Nak mati dah guru dia tu. Dekat-dekat nak mati dah. Bila tu Ibna Samanina Sanatan. Umur 80 tahun masa tu. Ibna Samanina Sanatan. Pada ketika nak wafat tu umur dia, asal Ibna ni anak. Bukan anak bagi 80 tahun Asal umur dia tu. Umur dia tu 80 tahun. Famarida syaikhu. Maka sakitlah oleh guru dia tadi. Ustaz dia tadilah. Fa'amar Aba Mansurin ayatluba abdan bimislihi sinnan. Maka menyuruhlah ia ustaz dia tadi tu akan Aba Mansur. Aba Mansur ni Maturidi je lah. Menyuruh apa? Ayatluba abdan bimislihi. Bahasa mencarilah ia Abu Mansur tu seorang hamba bimislihi dengan seumpamanya dengan seumpama Abu Mansur. Sinnan, nisbah umur. Jadi dia, guru dia tu minta lah. Dia tahu kata Abu Mansur ni orang sibuk. Jadi minta lah Abu Mansur apa? Bimislihi tu bukan rujuk situ tu. Minta maaf, tak kena. Ayatluba abdan bimislihi. Bahasa mencarilah ia, bahawa menyuruhlah ia ustaz dia tadi akan Abu Mansur menyuruh apa? Ayatluba abdan bimislihi. Mencari akan seorang hamba yang seumpama dengan dia tu, seumpama guru dia tadi lah. Sinan, yang ni nisbah umur dia. Justru cek umur. Nisbah umur dia. Sebab tak justru cek. Wa yashtariyahu. Dan membelilah ia Abu Mansur akan hamba. Wa ya'takihu dan memerdekalah ia Abu Mansur akan hamba tadi. Memerdeka tu anhu, ini ganti daripada antu alil badali. Ganti daripada guru dia.
Jadi nak minta orang lain tu, dia nak cari orang satu hamba yang boleh jaga betul guru dia lah. Tengok. Fama wajada misla hazal abdi. Maka tidak mendapatlah ia Abu Mansur tadi akan seumpama ini hamba. Jadi dia gini. Guru dia ada seorang hamba. Lepas tu tiba-tiba tu Abu Mansur beli, lepas tu dia merdeka lah hamba tadi. Bila merdeka tu dah merdeka dah. Mana kata dah bebas lah. Kemudian fatala Abu Mansur, menuntutlah oleh Abu Mansur mencari. Tolabah tu maknanya mencari. Maka mencarilah Abu Mansur. Fama wajada misla hadzal amdi. Maka tiada mendapatlah ia Abu Mansur akan seumpama ini hamba. Dia tak dapat jumpa. Lepas tu lah ke mana? Faqalu. Maka berkatalah oleh mereka itu, An-Nas, kaifa tajidu abdan ibn samanina sanatan. Sebab dia suruh cari hamba yang umur dia sama dengan 80 tahun tu. Ya nak cari umur 80 ajar orang hamba. Biasa hamba muda-muda. Tapi guru dia suruh cari hamba yang sama umur dengan dia tu. Tengok pelik tak? Tengok. Tak tahu lagi tujuan dia, nanti tengok sekali lagi. Faqala, maka berkatalah mereka An-Nas, manusia. Kaifa tajidu abdan ibna samanina sanatan. Bagaimana mendapat kamu akan hamba umur 80 tahun? Macam mana nak dapat hamba umur 80 tahun? Biasa hamba ni muda-muda. Wahwa, padahal ia hamba itu, ia bekal, kekal lah ia hamba itu ala riki, di atas sifat kehambaan. Walam yu'tak, dan padahal tidak pernahlah merdeka. Lepas tu lagu mana? Kemudian bila Abu Mansur duk cari tu tak jumpa tu, faraja'a Abu Mansur rahimahullah ta'ala ila ustazihi. Kemudian dia pulang, dia balik. Jadi manusia, orang jual tu lah yang bagi tahu macam mana nak dapat hamba umur 80. Padahal hamba tu kekal dalam kehambaan. Duduk dalam kekal hamba lagi umur 80. Tak pernah merdeka lagi. Kemudian pulanglah Abu Mansur rahimahullah ta'ala ila ustazihi, kepada guru dia. Fa akhbarahu an maqalati nas. Maka menceritalah ia Abu Mansur akan ustaz dia tadi tu an maqalatin nas, daripada perkataan manusia. Maqalah daripada perkataan manusia. Falamma sami'al ustazu hazi maqalata. Bila dengar tu, bila tok guru dia dengar tu, falamma sami'al ustazu, maka tak terkala mendengarlah oleh ustaz guru ni tadi tu, hazil maqalata, akan ini perkataan. Bila dengar tu, jawab lama. Tu atas tu. Mana lama? Yang atas tu. Mana lama tadi? Tak ni ada. Jauh lama tadi. Tu. Tak terkala. Tu yang atas sekali. Kata orang. Tu jawab lama. Jauh. Ni jawab dia. Wadu'a. Meletaklah ia ustaz itu ra'sau, akan kepala dia di atas turab, di atas tanah. Wa naja rabbahu. Maksudnya meletak kepala di atas tanah, maksudnya apa? Ajar sujudlah. Meletak kepala. Bukan letak kepala gini, sujudlah. Nampak jalan, Maka meletaklah ia
ia ustaz tadi tu akan kepalanya di atas tanah, iaitu sujud, yakni sujud tulis. Wa naja rabbahu, dan bermunajatlah ia ustaz dia tadi tu akan Tuhannya. Dia munajatlah doa. Wa qala, berkatalah ia ustaz dia tadi tu, ilahi, ya ilahi, wahai Tuhanku, anal makhluqa la yahtamilu karamuhu, sesungguhnya makhluk ni la yahtamilu, tidak menanggunglah karamuhu, tidak menanggunglah oleh kemuliaannya. Tidak ihtimal lah, tidak menanggunglah oleh kemuliaan makhluk itu. Iza balagha abduhu samanina sanatan, apabila sampailah oleh hamba tu, hamba bagi makhluk tu umur 80 tahun. Apa maksudnya? Jadi dia minta, jadi ustaz dia tu berdoa kata, ya Allah Tuhan tu, makhluk ni dia tak nampak kemuliaan, kata bila umur 80 tu seolah kata tak hormat. Bi ayya baqa ala riki. Balah mana? Macam mana dia katakan yahtamilu karamuhu? Ni tengok. Bahawa mengekallah ia hamba itu di atas kehambaan. Nak cerita kata ajar anak, umur 80 pun tak habis kehambaan. Padahal dah tua dah. Sebab itulah tadi ustaz dia tu suruh cari umur 80 juga. Rupa-rupanya tadi pun tak lepas habis kehambaan lagi. Sifat kehambaan tu tak habis lagi. Kita tengok. Bal ya'tikuhu, bahkan memerdekalah. Bahkan bi ayya baqa ala riki, dengan bahasa mengekallah ia hamba tu di atas kehambaan. Bal ya'takihu, bal apa tu? Yu'tikuhu, nampak tu. Bal yu'tikuhu. Apa yu'tikuhu. Bahkan memerdekalah hamba itu. Bahkan memerdekalah ia apa? Bahkan memerdekalah ia. Mana? Yu'tikuhu, nampak tu. Bahkan memerdekalah ia makhluk akannya akan hamba. Maksudnya apa di sini? Jadi nak cerita kata umur 80 tu lah barulah nak merdeka. Bila sampai umur 80 dikekal ke atas hamba tu, tapi lalas juga dilepaskan. Maksudnya dimerdekakan akan hamba. Tengok. Fa ana balagtu samanina sanatan. Maka bermula aku ni sampailah oleh aku telah sampailah oleh aku akan 80 tahun. Pakai fala ta'tikuni. Bagaimanakah tidak engkau memerdekakan akan aku daripada nar. Ni kata Tok Guru dia lah. Jadi soalan kata umur 80 ni, Tok Guru dia ni bagi tahu dekat Abu Mansur Maturidi lah. Dia kata umur 80 pun ada orang setengah orang tu tak terlepas lagi daripada sifat kehambaan dia. Maksudnya sifat bukan jadi hamba tu tak. Maksudnya duduk bawah orang lagi. Duduk khidmat orang lagi. Pada umur 80 dah. Pakai fala ta'tikuni minan nari wa anta karimun. Bagaimanakah tidak engkau memerdekakan akan aku daripada nar, daripada api neraka? Wa anta karimun, dan bermula engkau ya Allah karimun, yang mulia, jawadun. Yang borah. Jawadun ni panggil apa? Ye nak ada. Borah. Ihsan. Ihsan.
Walhal adalah kata Allah Ta'ala tu ihsan. Kalau tadi panggil boroh. Boroh kalau tengah ngaji tu boroh. Jawad. Lagi pula azimu, lagi pula yang kau yang bermula kau ya Allah, azimu yang besar. Lagi pula ghafurun pengampun. Syakurun. Lagi pula wa anta syakurun. Kau bersifat dengan bersyukur. Itu nama Tuhan lah tu. Fa'ataqahullahu. Dan memerdekalah akan dia, akan guru tadi oleh Allah Ta'ala bihusni munajatihi. Dengan eloknya munajatnya, munajat guru dia. Ini munajat, guru dia munajat. Guru dia dok berdoa tadi waktu sujud tadi tu, dok munajat. Seolah-olah katanya, minta dia lepas daripada api neraka. Ni cerita pada hari tu lagi lah, semalam ni. Habis itu. Jadi nak cerita kata, dia umur 80 ni, dia bukan cerita macam semalam. Semalam dia hormat. Ini nak cerita kata umur 80 tu, dia ada kesedaran. Soalan kata nak memerdekakan daripada sifat kehambaan tu di dunia tu. Kita ni kalau sampai masa kalau orang tua, saya pun akan jadi orang tua juga. Kan? Kalau panjang umur. Jadi kalau tiap-tiap orang tu bila dah sampai umur tu dia kena ada sifat mesti nak menghilangkan sifat kehambaan tu daripada umat dunia lah. Kita sekarang ni dah terikat dengan dunia, jadi kehambaan dunia. Lepas tu dia bernajat tu. Habis itu. Nampak lagi ajaran lah? InsyaAllah Ustaz. Okey, baik. Al-Hadithur Rabi'u. Bermula hadis yang keempat. An Ibrahim an Al-Qamata. Bermula hadis yang keempat, mangkulun. Dinakalkan an Ibrahim an Al-Qamata, Ibrahim an Al-Qamata, an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkatalah ia Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi yuntafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahu Allahu khairan lahu min umurid dunya sab'atal alafi sanatin siyami nahariha wa qiyami layaliha makbulan ghairu mardudin. Ada hadis. Jadi diriwayatkan daripada Ibrahim bin Al-Qamah daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, berkatalah ia Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban, barang siapa yang belajarlah ia akan satu bab. Satu bab mana? Minal ilmi, yang adalah ia bab itu sifat daripada ilmu. Dia belajar satu bab je. Bab mana? Lagi pula yang tafi'u, bab yang memberi manfaat lah. Bab yang memberi manfaat lah ia mantan itu bihi ai bi ilmu tu. Mana manfaat lah ia mantan itu dengan ilmu tadi fi akhirati wa dunyahu, pada akhiratnya, akhirat bagi man, dan dunianya, dan dunia bagi man, dunia bagi seorang. Jadi mereka yang belajar satu bab daripada ilmu yang memberi manfaat dengan seorang tadi itu di dunia dia dengan akhirat dia. Jawab man, a'tahu Allahu khairan lahu min umurid dunya. Nescaya memberi akan dia, akan seorang tadi itu oleh Allah Ta'ala, memberi akan terlebih baik baginya, bagi man tadi itu daripada umur dunia. Terlebih baik daripada umur dunia itu berapa ratus tahun? Berapa ribu tahun? Sab'atal alafi sanatin. 7,000 tahun. Allah Akbar. 7,000 tahun. Besar ni cerita kelebihan berilmu ajaran haji ni nak cerita kelebihan ilmu. Ni
Ustaz Hafiz boleh cerita dekat masjid ni, kelebihan ilmu ni. Belajar satu bab je. Allah Ta'ala berikan terlebih baik bagi seorang tadi, daripada umur dunia 7,000 tahun. Mana sabata alafin? Siyama nahariha, badal pada kata sab'ata. Dia panggil badal istimal. Yang ni puasa daripada siangnya, siang bagi 7,000 tadi, wa qiyama layaliha, dan mendirikan ibadat pada malamnya, pada malam 7,000 tahun ini, makbulan, diterimakan akannya. Tu dia. Hal keadaan seorang tadi tu makbulan, diterimakan akan seorang tadi, ghairu mardudin, yang tiada ditolak akannya akan man tadi. Ini belajar satu bab yang ajar anda. Soalan 7,000 tahun tu, seperti dia puasa siang hari tu dalam 7,000 tahun. Lepas tu untuk ilmu ni dia tak sama dengan puasa sunat. Tentu kami di pondok dulu. Kalau Tok Guru, ada setengah Tok Guru dia tak bagi puasa kalau puasa sunat tu, bukan apa. Ada setengah-setengah orang tu bila puasa Tok Guru marah, bukan apa. Bukan marah kat puasa tu. Kadang-kadang budak puasa dia tak nak ngaji. Dia letih dan sebagainya. Sedangkan menuntut ilmu tu dia wajib lagi. Kerana Tok Guru tak bagi puasa. Kadang-kadang bila budak puasa dia bagi nak ngaji, dia tidur lagi, dia tak dapat tu full fokus. Dia bukan nak marah puasa sunat tak. Kadang kalau perihal orang tu dia puasa tapi dia gagal untuk belajar tu tak apa. Kalau Tok Guru saya dulu dia marah kenapa? Sebab budak tak malas nak ngaji. Puasa sangat, lepas tu sedangkan dia tak tahu mana sunat, mana yang fardu lagi. Tak dapat beza lagi. Kadang-kadang tinggal mengaji. Dengan sebab penat. Puasa tak penat. Tu kata, puasa penat. Puasa tu sunat. Ini kami. Tinggal wajib. Tak nak ngaji. Bayangkan sehari masa tu kami ngaji 14 buah kitab. Kita ni maklum kan kalau dia sehari tu memang banyaklah kitab. Lepas tu itu tak masuk tambahan lagi yang luar tu. Yang dengan para tola'ah. Kalau masuk tola'ah tu lagi 3-4 buah kitab. Dekat berapa belah dah? Kat 18 buah kitab. Jadi kalau orang puasa tu memang malas. Lepas tu saya terasa belajar. Tok Guru orang mengajar, bukan macam kita kat Malaysia ni kebanyakan. Satu pondok tu 2-3 orang mengajar. Dia tak adil lah. Jadi juga, tapi nak cerita kata dia tak sama dengan orang sana tu. Dia tumpu sungguh. Kita tempat cerita sekarang kita madrasah 2-3 orang. Tak salah. Tapi nak cerita kata mengajar tu kadang-kadang kita bergilir. Kadang-kadang nak buat mengajar seorang tu orang terkejut lah. Terkejut lah kalau mengajar seorang. Ada dekat Kelantan untuk guru saya pun mengajar seorang. Pagi sampai malam. Tak ada buat kerja apa. Ingat dulu Tok Guru saya dekat Kelantan tu. Dia beritahu kata Pondok Seligi. Ya? Seligi. Ingat dekat situ ngaji Aku Sambar tu. Dia tasawuf tu lagi lah. Dia ngaji seorang. Dia tak ada kira orang lah. Kalau tani biasa semua seorang. Dia tak ada 2-3 orang, tak ada. Dia tak boleh ada 2-3 orang. Ini Tok Guru tua. Itu tua pada kita lagi Tok Guru. Kalau tua umur 60 lebih ngajar seorang tu. Allah Akbar. Babala Sarah tu umur 70 dah mengajar lagi seorang dulu. Dia mengajar pagi 4 buah kitab. Tengah hari 5 buah kitab. Lepas maghrib 2 buah kitab. Lepas maghrib lepas tu rehat kejap pukul 10.30. Tizat. Pukul 10 sana. Pukul 11 waktu kita. Pukul 11 kita start pukul 11 ni. Dia kata 11 pada 12.30. 12.30 baru habis. Kalau waktu sana 11.30 lah. Baru habis hak wajib saja. Balik pondok tak boleh tidur lagi. Kalau ada orang nak mengaji lagi, belajar lagi. Sampai umur 1 ke 2 tu. Allah Akbar. Ini nak cerita kelebihan ilmu. Bukan kita marah nak puasa tu dak ajar mana. Tak marah. Tapi dengan sebab puasa sunat tu kadang-kadang kita tinggal benda hak wajib. Hak fardu ain, hak fardu puasa Ramadan tu maklumlah tu wajib. Kita tak marah sunat. Tapi kalau
benda tuntutan belajar tu penting. Nak cerita tu penting. Sebab tu bulan puasa, ni tak tahu insyaAllah nanti bulan puasa nanti kita nak buat style gitulah. Ni siapa yang lawan, siapa yang larat ni, saya pun serah lah. Tapi insyaAllah lah kita duk pasal niat lah. Duk ingat tu nak baca tengah malam. Lepas habis main 20 tu, lepas habis saya mengaji tu, ingat nak mengajar lah sebuah kitab. Kalau kitab ni kan kitab ringan-ringan lah. Kitab ringan-ringan tu, insyaAllah lah. Kita nak baca tengah malam lah. Saya dulu waktu bulan puasa, kalau Tok Guru bila habis main 20 rakaat, pagi dia baca macam biasa. Pagi baca, tengah hari dia baca. Tapi nak cerita kata Tok Guru tak letih. Tu nampak. Dia nak ilmu, dia nak mengajar tu, dia nak dapat pahala besar waktu kita bulan puasa tu. Kerana setengah orang kan, kalau di KL lah, kalau bulan puasa kan kita tahu aku belajar, betul tak? Ajaran lah. Kan? Sebab orang sibuk baca Quran bulan puasa. Sedang kalau di tani, kalau pada tani dia kalau baca Quran tu sampingan. Okay. Dia tetap habis 30 juzuk habis juga. Macam saya dulu kat Pondok Cik Saleh. Kami seorang-seorang tu waktu sebelum Ramadan tu dah dibagi dah 30 juzuk kena habiskan waktu bulan Ramadan. Orang 30 juzuk. Tapi dalam masa sama belajar juga pun 4 kali sehari. Okay. Memang kami tidur pun pukul 2 macam tu lah. Sebab memang betul-betul ibadat sungguh bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi ilmu tauhid masa tu belajar memang payah-payah. Tapi letih lah. Tak adalah ponteng-ponteng kan kita. Tak ada tidur pondok. Memang pergi ngaji naik lah. Memang kita kata bulan Ramadan tu bulan Quran dan sebagainya. Betul. Tapi Quran tu kalau kita bandingkan dengan ilmu yang kita belajar tu, nampak? Kalau kita belajar ilmu lagi, ada Quran lagi. Tu angkat tangan lah. Bagus lah. Tapi yang saya tempat kita dia dah biasa, Ustaz, bulan Ramadan ni kita mengaji tu stop dulu, Ustaz. Jadi tak larat. Jadi sebenarnya kalau di pondok lah, Tok Guru cukup marah tu. Dia ambil kata ambil benda sunat, tinggal benda fardu ain. Sedangkan fardu ain tu kalau kita belajar bulan Ramadan, pahala lagi besar lagi. Tapi saya tak cerita ni, kita cerita yang saya belajar dengan saya kat sini lah. Tak mau cerita kalau nanti kita takut orang marah saya. Tapi itulah hakikat sebenarnya. Habis. An Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu anhu man qala qala Rasulullah ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Ni tengok ni. Ni. Qiraatul Quran a'malul mukfiyina was salatu a'malul ajizi was sawmu a'malul fuqara'i wa tasbihu a'malin nisa'i was sadaqatu a'malul askhiyai wa tafakkuru a'malid du'afai ala adullukum ala a'malil abtal qila ya Rasulullah wa ma a'malul abtal qala talabul ilmi fa innahu nurul mu'min fid dunya wal akhirah. Ini hadis Nabi ni. Ni kena pegang ni. Ni tengok hadis ni. Nak ngapa boleh hadis ni tengok. Tengok cerita daripada Ibrahim al-Alqamah an Abdullah radhiyallahu anhu qala berkatalah ia ya Abdullah qala Rasulullah ta'ala alaihi salam qiraatul Quran baca Quran ni penting a'malul makfiyina Nuskah ni makfufin. Makfufin. Nuskah tu makfufin. Boleh juga. Benda ni amalan daripada orang yang dicukupkan. Boleh juga. Akmal makfufiyin. Dia panggil isim maf'ul tu. Tapi kalau makfu tu tak bersedap mana. Macam mana lagu mana? Makfufin. Alif lam mim kaf. Mukaffiyin. Fa waw fa ya nun. Al makfufina. Kitab saya mukaffiyin. Al mukaffiyin. Al makfiyina. Boleh kedua tu. Dia kadang-kadang dia ada versi, kadang riwayat tu kadang dia ada banyak hadis ni, kadang dia riwayat ada banyak. Qiraatul Quran a'malul makfufiyina ataupun al makfiyina.
Membaca Quran itu ialah amalan-amalan bagi orang yang mencukupi. Jadi amalan tu kalau nak cukup tu kena baca Quran. Kita nak mencukupkan amalan kita lain itu dengan membaca Quran. Itu penting. Baca Quran ni kena tiap-tiap hari. Satu. Wassalatu a'malul a'ajizi. Dan mula semayang tu amalan-amalan bagi orang-orang lemah. Semayang ni, orang-orang yang lemah, tu dia semayang tu. Tengok. Nabi sebut ni. Wasaumu a'malul fuqara'i. Dan bermula puasa itu amalan-amalan bagi orang fuqara'. Orang fuqara', orang miskin. Dia tak ada harta. Nak makan pun tak ada. Dia puasa. Kata Nabi. Wa tasbihu a'malin nisa'i. Bermula bertasbih itu amalan bagi orang perempuan. Orang perempuan nak mengatik amalan bismillah subhanallah subhanallah subhanallah. La ilaha illallah la ilaha. Ajar anak nampak anak. Ambil tasbih tu nak tasbih. Subhanallah subhanallah. Orang tanya buat apa? Apa pasal kuat sangat ajar anak ni, kuat berzikir sangat kat rumah ni. Bagi tahu dia kata wa tasbihu a'malun nisa, kata dia tu. Bagi tahu dia tu. Tasbih tu amalan bagi orang perempuan. Siapa cakap tu? Ulama, bukan ulama, hadis Nabi. Nampak je mana? Lepas tu orang perempuan tu, maksudnya, ini nak cerita kata, isyarat kata, orang perempuan ni duduk kat rumah, dia tasbih. Maksudnya dia berzikir secara sir. Maksudnya dia seorang-seorang dia. Kalau kita tak berzikir secara jemaah pun tak apa. Kalau orang perempuan ni berzikir secara dia pun tak apa dah. Lepas tu kata semain jemaah tu tak wajib bagi dia. Tak wajib bagi dia. Sebab apa? Sebab dia tasbih tu amalan orang perempuan. Atau wasadaqatu a'malul askhiyai. Dan sedekah itu amalan bagi orang-orang yang, ni pun terjemah tu boros juga. Apa tadi ya? Askhiya. Boros apa tadi? Boros. Bagi orang yang apa? Dermawan, pemurah. Dermawan lah, bagi orang yang dermawan. Ingat, orang sedekah ni, sedekah tu amalan-amalan bagi orang-orang yang ada duit, orang yang ada dermawan, orang yang dermawan lah, mudah kata orang yang ada harta. Sebab tu orang sedekah ni mesti ada harta. Dia tak ada harta, tak ada sedekah. Ni amalan dia. Kalau orang duit banyak, bagi tahu dia lah. Sedekah tu lah amalan bagi dia. Wa tafakkuru a'malid du'afa'i. Bermula orang berfikir tu amalan bagi orang-orang yang segala dhaif. Orang banyak berfikir. Contoh orang pondok, budak pondok dulu dia duit tak ada mana pun. Dia kata kena ni, ni. Berfikir kena banyak. Ustaz, kita duit dari mana ustaz? Tak apa, kena banyak mikir. Bagi tahu dia kena banyak mikir. Mikir apa? Kena banyak mikir. Duit tak ada ustaz. Kita ni lemah ustaz, duit tak ada. Tok guru tahu apa? Mu kena belajar ngaji pandai. Kena ngaji sungguh. Kena banyak berfikir. Belajar tu kena fikir ni, fikir ni, fikir ni. Tu amalan bagi orang du'afa. Ala adullukum. Kata Nabi, tengok. Ala adullukum. Jaga-jaga. Adullukum, aku nak menunjukkan pada kamu ala a'malin abtal. Jaga-jaga. Adullukum, aku nak menunjukkan bagi kamu di atas amalan-amalan bagi orang. Bagi orang-orang pahlawan. Ni orang-orang hebat ni apa amalannya? Abtal ni asal batal ni kalau bahasa moden dia panggil hero. Ajar mana? Batal. Kalau tengok cerita Arab tu kata batal hero. Hero. Tapi jadi Nabi sebut kata, aku nak tunjukkan pada kamu di atas amalan daripada orang yang hebat. Qila, dikatakan Ustaz, doa apa tadi apa?
Ha? Du'afa tu makna apa? Du'afa Du'afa ni tadi. lemah, orang lemah. Oh, lemah. Okey. Ha. Okey. Ala jaga-jaga adullukum alal a'malil amtal. Aku nak menunjukkan akan kamu di atas amalan orang-orang yang hebat. Qila ya Rasulullah wa ma a'malul abtal. Ni. Dan bermula apakah amalan daripada orang-orang yang hebat itu? Ni nampak ni ajaran nak kata amalan hebat ni. Hebat daripada tadi ni. Apa dia? Qala berkata ya Rasulullah SAW. Tambah sikit. Yin. A'malul abtal talabul ilmi. Dia hazah situ. Tuan kata a'malul abtal bermula segala amalan daripada orang-orang yang hebat itu ialah menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab apa boleh kata amalan daripada orang yang hebat itu menuntut ilmu? Fa'inahu. Fa ta'liliyah. Kerana sesungguhnya al-ilm tadi nurul mu'mini. Ialah nurul ini munawwirun. Nurun dengan mana munawwir. Yang memberi cahayalah bagi orang mukmin fi dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Allahu akbar. Nampak je mana? Kalau seorang tanya amalan orang-orang hebat ni amalan apa Orang tanya esok. Orang tanya, contoh cucu tanya apa, orang tanya anak tanya, mak apa amalan paling hebat sekali kita nak beramal mak? Tak usah nak bagi zikir kat dia. Kau nak amalan paling hebat? Belajar. Tuntut ilmu. Oh tak sempat mak. Tak hebat lagi. Nak hebat tu apa? Kau nak jadi orang hebat, kena menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab menuntut ilmu tu munawwarul lil mu'min. Memberi cahaya kepada orang mukmin di dunia dan di akhirat. Dua-dua dapat ajaran mana? Menuntut ilmu penting Nampak habis. Sekejap lagi kan, lepas tu Hafiz dia buka madrasah lagi, orang nak tanya, Ustaz amalan apa Ustaz dah buat ni amalan jadi hebat ni, lagu mana nak jadi amalan hebat ni? Tanya ni amalan hebat pun kena ngaji. Menuntut ilmu. Sebab dia memberi cahaya daripada di dunia dan akhirat. Dia kata, ya Allah, betul ke? Bagi hadis ni kat muka dia. Tepek kat muka dia. Habis itu. Nampak ke Jorana Ya Ustaz, nampak. Wa qala Nabi SAW ana madinatul ilmi. Ni sedap hadis ni. Tapi kita baca hari Jumaat insya-Allah. Ni hadis ni panjang ni. Tapi hadis ni memang best. Hadis ni memang best. Berkenaan tentang Sayyidina Ali dengan Rasulullah. Ini hadis ni memang banyak diutarakan. Kadang-kadang ada cerita kat dalam dekat dalam Google ke, ada orang dah hantar dalam WhatsApp ke apa semua tu. Ilmu tu lebih baik daripada ni lah apa. Ni lah cerita dia. Inilah ambilan dari hadis ni sebenarnya. Nanti akan kita bahas. InsyaAllah Jumaat kita bahas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tengok pada mantik pula. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-ilmu. Ustaz Nuzul tolong baca Ustaz Nuzul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu ta'rifuhu. Al-ilmu idrakul majhuli ala jihatil yakini awil zanni idrakan
yutabiqul waqi'u aw yukhalifuhu. Waqi'ah. Af'un. Yutabiqul waqi'a aw yukhalifuhu. Fa idza ra'aita syabhan min ba'idin wa adra Syabahan. syabahan min ba'idin wa adrakat annahu Wa adrakta. wa adrakta annahu insanan. Insan. No, tu nak khabar dia anak tu. Adrakta annahu insanun wa Allah. ataqat dzalika wa kana fil Wa waqi'i apa tadi? wa kana Tak tadi. Wa tadi sebelum dia wa takut. wa taqatta Ha. dzalika wa kana fil waqi'i insanan Hmm. kana idrakuka ilman yaqinan mutabiqan lil waqi'i wa idza dhananta faqat annahu insanun kana adrakuka ilman dhanni Idrakuka. ya betul lah idrakuka Ha. idrakuka ilman dhanniyan mutabiqan lil waqi'i. Dah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-ilmu hadza mabhasul ilmi. Bermula ini perbahasan ialah perbahasan ilmu. Nak bahas bab ilmu. Ni bukan bab ilmu yang kita kata yang tadi tu Ni ilmu dengan mana tahu tu. Ilmu pada lugah. Ta'rifuhu. Dan bermula ta'rifnya. Ta'rif bagi ilmu. Ta'rifu hadza bayanu ta'rifihi. Jadi khabar kita nak masuk juga. Bermula ini nak menyatakan akan ta'rifnya. Ta'rif bagi ilmu. Hadza bayanu ta'rifihi. Itu pun kita i'rab lagi juga walaupun nampak mudah tu tapi kena i'rab juga. Baik. Al-ilmu. Ilmu ni apa? Jadi ilmu tu apa? Jadi ilmu tu ada kalanya ilmu tu ada kalanya dengan mana kawaid. Al-ilmu sini dengan mana kawaid. Kaedah pun ada. Tengok. Bermula ilmu. Apa kita kata kaedah? Tahu tu lah, tahu. Tapi ada kala ilmu tu dengan mana kawaid, kaedah. Bermula ilmu itu idrakul majhuli ala jihatil yaqini. Mendapat akan benda yang dijahil. Faham tak lagi? Mendapat akan benda yang dijahil. Apa maksud dia, Yin? Yin dia dah ngaji dah. Idraku mufradi wa tasawwurun ilim. Macam mana? Yin? Idraku nisbatin idraku mufradin tasawwurun ilim wa idraku nisbatin tadi idraku mufradin tasawwurun ilim. Idrakul majhuli. Maksud apa maksud kata benda mendapat akan benda yang dimajhul? Apa maksud dia? Tak tahu jadi tahu. Ayat. Apa maksud kata mendapat akan benda yang dijahil? Apa dia? Yin. Bukan makrifat maklum. Dia kalau kitab ada satu mantik tu makrifatul maklum. Pengetahuan akan benda yang tahu. Apa benda yang tahu?
Ustaz Azul tadi sebut tadi apa dia? Ustaz Azul dah bersuara tadi, tak apa saya tanya dia. Apa dia Ustaz Azul? Mendapat Tak perkara jawab yang dia. tak tahu. Daripada tak tahu, tak tahu lah. Apa? Kita kata idraku majhuli kan. Mendapat Ha. perkara yang tak tahu kan. Apa dia? Pada tak tahu jadi tahu. Bahas gitulah lah. Dia apa maksud dia? Mendapat akan benda yang dijahil di atas jalan yakin. Mendapat akan benda yang dijahil. Apa maksudnya? Yakni apa dia? Sebelum kita dapat itu dipanggil apa? Dipanggil majhul. Sebelum kita nak erti satu-satu, dipanggil majhul. Tapi selepas itu dipanggil majhul bagi kita. Kalau selepas daripada itu dipanggil maklum. Apa? Sebelum kita dapat dipanggil majhul. Sebelum kita dapat itu dipanggil majhul bagi kita. Adapun selepas daripada itu dipanggil jadi maklum. Apa jadi maklum? Jadi sebelum kita nak dapat satu tu kita jahil dulu. Bila dah dapat baru kita tahu. Dipanggil maklum. Benda yang maklum. Benda yang majhul sebelum kita dapat kita majhul dulu. Contoh apa? Contoh apa ni? Contoh depan tu ada. Contoh kita kata benda apa yang majhul dulu mula. Kita kata ni lah. Ilmu nahu. Sebelum kita belajar tu dipanggil majhul. Selepas kita belajar ilmu nahu dipanggil maklum. Nampak ke Jarwana? Itu istilah Ya, lah. Ustaz. Ya. Nampak ke? Okey lagi. Sebelum kita belajar ilmu nahu dipanggil majhul sebab kita tak tahu. Majhul ya. Tapi bila kita dah belajar lepas tu dipanggil maklum sebab apa? Dah tahu dah. Dah tahu. Okey. Boleh panggil makruf tak? Ya? Ma'ruf tu baik. Boleh panggil makruf. Ma'ruf pun boleh juga. Apa tu? Macam punya loceng. Dia panggil ma'ruf pun maklum juga, sama juga. Tapi maklum tu benda yang dia kenal, benda tahu. Dia maklum lah, maklum benda yang kita tahu. Baik. Mengetahui akan benda yang dijahil. Maksud mengetahui, dia kalau dia jadi dur tu kan. Kalau kita apa dalam kita apa? Allah. Dalam risalah mati tu dia boleh jadi dur. Pusing. Tahu benda yang dijahil. Tahu yang benda dah tahu dah. Jadi dur tu. Itu. Nampak berarti tak? Jadi dur tu. Tapi kalau dia tu maklum. Kalau yang jadi dur tu mengetahui akan benda yang tahu. Dah mengetahui nak tahu pula dah. Kalau ni dia tak apa, dia jaga. Mengetahui akan benda yang dijahil. Maksud benda yang dijahil tu apa? Kita kata sebelum kita belajar tu dipanggil benda majhul. Sebelum kita mendapat satu perkara tu dipanggil majhul. Tapi bila kita dah dapat tu dia panggil maklum. Tapi ala jihatil tapi di atas jalan yakin. Kalau dalam kitab satu mati dia kata apa? Ma'rifatun maklum. Satu mati tulis ma'rifatun maklum. Setengah tu dia tak tahu dalam hidung Wahab. Itu maklum tak? Itu maklum kau. Dia apa maksud ma'rifatun maklum? Dia kena takwil situ tu. Mengetahui akan benda yang tahu. Maksudnya di situ dia kata takwil masya'nuhu ayyuk lama. Tak silap kita tu takwil dia. Masya'nuhu ayyuk lama. Barang yang kelakuan itu bahawa kita tahu. Tu dia. Maklum ay masya'nuhu ayyuk lama. Itu pasal dalam hidung bahang kita ambil tu. Colek situ. Habis. Ala jihatil yakini. Di atas jalan yakin. Maklum di sisi kita Jarwana, kita kata langit sebelah atas, maklum tak?
Maklum tak Yorana? Maklum Apa? langit. Maklum tak kata langit sebelah atas? Maklum lah. Memang atas Maklum. langit. Bumi kat bawah maklum. Maklum. Itu dia kata di atas jalan yakin. Kita nampak ni, dongak orang nampak dah. Itu contoh yakin. Bila sebut dia yakin, dia tidak ihtimal lawannya. Dia tidak ada lawannya. Dia tidak ada ihtimal lawannya, tak ada. Dia sebut ihtimal yakin. Awil zanni ataupun zan, ataupun dia kata yakin. Adapun idrak kemalu tadi di atas zan. Bila ada zan, lawannya apa ya? Ada ihtimal dhaif. Ada ihtimal dhaif. Lawan bagi benda yang kita dapat. Contoh apa? Contoh kita kata, contoh gini. Kita kata gini, di atas zon apa? Contoh kita kata gini. Dalam mazhab Syafi'i kita, baca bismillah tu jadi wajib ni. Wajib. Itu di atas zon sebab apa? Sebab lawan dia, apa lawannya? Lawan ihtimal dia dalam mazhab Hanafi wajib ke tak? Tak wajib baca bismillah. Nampak tak? Itu dipanggil di atas dalam zon. Contoh contoh tu. Nak bagi contoh tu kata dalam mazhab Syafi'i kata wajib. Jadi kita mendapat kata Imam Syafi'i kata baca bismillah tu wajib. Baca bismillah tu jadi pada Fatihah tu wajib. Itu dia kata itu dipanggil ada ihtimal. Ada lawan bagi benda yang kita dapat. Apa dia? Contoh kita kata kalau dalam mazhab Hanafi tak wajib baca bismillah tu. Itu dipanggil di atas jalan zon sahaja. Berat. Zon tu maksud berat lah. Bukan yakin. Kalau yakin, semua mazhab baca bismillah. Best. Ustaz tadi apa? Zon ada ihtimal apa? Dhaif. Apa dia? Kalau zon ada ihtimal apa? Zon itu ada ihtimal dhaif. Dhaif. Dhaif, lemah. Oh, okey. Jauh sangat suara ustaz tu tak? Idrak tadi tu idrakan yutabikul waqi'ah. Akan sebagai mendapat yang muafakat, yang membetuli akan waqi', akan diri perkara. Mendapat tadi tu ada kalanya tu dia muafakat dengan diri perkara. Diri sebenar waqi'. Perkara sebenar waqi' tu. Idrakan dengan mudrik. Maksudnya yang mendapatkan akan membetuli akan muafakat. Yutobiku tu muafakat yang muafakat akan waqi'. Apa waqi'? Akan diri sebenar. Au yukhalifuhu. Ataupun mendapat tu menyalahilah ia. Ataupun mendapat tu menyalahilah ia idrak tadi tu. Akan waqi'. Kadang-kadang ada kalanya dia membetuli, muafakat, ada kalanya dia menyalahi. Contoh tadi itulah. Kalau kita kata yakin, itu confirm dah. Kita mendapat tu kata langit dua atas. Itu yakin confirm dah. Tapi kalau kita mendapat di atas dalam zon, kita hanya tahu kata dalam mazhab Syafi'i kita kata bismillah tu wajib dalam Fatihah. Yang lain kita tak tahu. Sekadar tu saja. Di atas zon. Habis. Fa iza ra'aitu syabahan. Maka apabila melihatlah oleh engkau akan satu bentukan. Satu bentuk. Syabahan ni bentuk. Apabila engkau melihat akan satu bentuk min ba'idin, ini min makani ba'idin. Daripada tempat yang jauh. Lembaga. Syabah lembaga Lembaga. Lembaga ataupun hantu. Hantu? Contoh lah tu kan. Lembaga mana? Dia lembaga. Maka apabila melihat oleh kau akan satu lembaga.
syabahan. Melihat tu min ba'in ni min makan ni ba'in daripada tempat yang jauh. Kita nampak dia jauh. Ush, nampak mahu. Wa adrakta annahu insanu. Sebelum kita nampak lembaga tu, kita bagi maju lagi tu je. Duk maju lagi tu. Nampak lagi? Maju lagi. Wa adrakta, dan mendapatlah oleh engkau annahu, akan bahawasanya syabahan tadi tu. Ada syabahan tadi tu insanun. Akan bahawasanya lembaga itu manusia. Kemudian wa taqat tazalika, dan mengiktikad oleh engkau. Iktikad ni peganglah. Jazam. Zalika, ini kauni insanan. Akan keadaannya zalika kauni insanan. Tak kena. Zalika kaunahu insanan. Akan keadaannya, keadaan syabahan tadi tu insan, manusia. Kita iktikad kata, manusia tu. Habis. Wa kana fil waqi insanan. Ni waqi' ni. Dan adalah ia syabahan tadi tu pada waqi'-nya. Waqi' ni terjemah guna ya. Reality. Reality. Apa? Reality. Dan adalah ia lembaga tadi tu fil waqi' pada realitinya, iaitu manusia. Reality, terjemah reality. Waqi' tu reality kat ini. Jadi kita nampak kata realitinya pada waqi'-nya, pada realitinya, masalah bagi waqi'. Pada realitinya adalah lembaga tadi tu manusia. Habis. Kana kana idrakuka ilman yaqinan mutabiqan lil waqi'. Dia macam tak ada wah tu. Kalau dia jawab atas tu dia tak? Faizah tu. Apabila melihat engkau, nampaklah dia dapat Izzah dah. Terima kasih banyak. Tak nampak. Cuma dia tak sedap lah. Apabila melihat engkau tu akan satu lembaga, ini jawab pada Izzah. Kana idrakuka, nescaya adalah idrak engkau tadi. Idrak ni mendapat engkau tadi tu akan ilman yakinan. Akan ilmu yang yakin. Lagi pula yang mutabiqan lil waqi'. Yang muafakat terjemah aku ni. Bertepatan kot. Yang bertepatan bagi realiti. Bertepatan. Bertepatan. Terjemah bertepatan. Muafakat. Membetuli boleh Ustaz? Membetuli boleh, tapi macam Masa lama. dia dengan ayat baru sikit lah. Dia synchronize. Apa dia? Dia synchronize. Bahasa Inggeris. Bertepatan lah. Apa tu? Kak ini nak terima aku nak Kak ini. Yang muafakat, mutabiqan tu muafakat apa maksud muafakat? Kalau saya bertepatan. Bolehlah yang guna. Bertepatan. Ini? Bolehlah bertepatan tu bolehlah. Boleh Boleh bertepatan tu. Okay, halal lah boleh terima. Adalah mendapat engkau tadi akan ilmu tadi tu. Ilmu yang yakin, lagi pula yang bertepatan bagi realiti. Macam tak sedap mana realiti. Bagi diri sebenar. Bagi perkara sebenar. Tu waqi'. Jadi bertepatan tu dengan perkara yang sebenar. Tu dia. Bertepatan tu dengan perkara yang sebenar. Mutabiqan lil waqi' akan perkara yang sebenar. Lam tu lam ziyadah pada maf'ulin. Habis. Wa iza dhananta faqat.
apabila zanlah oleh engkau, sangkalah oleh engkau faqat aiduna li'tiqad. Kita sangka ya Yin. Anau akan bahawasanya lembaga tadi, syabahan tadi tu, insanun. Kita sangka kata nampak betul. Sangka kata manusia tu. Kana idrakuka ilman zanniyan mutabiqan liwaqi'. Nescaya adalah mendapat engkau tadi tu akan ilmu yang bahasa zanni, lagi pula yang bertepatan akan diri yang sebenar. Bagi diri yang sebenar. Itu hanya secara zon saja. Kau nampak lembaga tu apa tu tak tahu, nampak macam aku rasa berat macam manusia. Tu tak ada ikut. Tapi kalau yakin, confirm, itu manusia tu. Bagi dia kat ini. Habis itu. Wa idza lam yakun fil waqi' ma ra'aita. Wa idza lam yakun fil waqi' ma ra'aita insana bi an kana syajaratan masalan. Kana idrakuka fi surati al-ula ilman yakina ghairu mutabiqin lil waqi'. Sikit lagi. Dan apabila atau pada kata iza ra'aita yin, atau pada kata fa iza ra'aita syabahanu, wa idza lam yakun fil waqi'. Dan apabila tidak didapatkan, tak ada, dia nak kisah tu. Dan apabila tidak didapatkan pada diri sebenar, tidak didapat tu barang yang melihatlah oleh engkau, akan ma tadi tu, tidak melihat tu, tidak didapat tu akan manusia. Jadi kita nak tengok lembaga tadi tu, kali ni tengok tu tak nampak manusia. Pada waktu itu bukan manusia. Malam mana? Nak taswir pada kata mara'atu. Bi'ankana. Nak taswir pada kata lam yakun. Taswir ke mana? Wazalika adamu kauni fil waqi' ma ra'aitahu insanatu musawwarun bi ankana. Tu ye. Taswir pada kata lam yakun. Tu panggil bali taswir. Bahawa dirupakan kana adalah ia ma ra'aitu tu, ma ra'aitahu tu. Barang yang melihat oleh engkau tu akannya tu akan ma tu syajaratan. Adalah ia tu pokok. Masalan nak i'rab jadi apa tu Ustaz Uzul? Ustaz Uzul tak ada dah. Tak tahu. Biasa tak umur dah. Betul. Yen, i'rab jadi apa Yen? Ya, mafhum mutlak bagi fa'il mahzuf. Mana takdir dia? Umasilu masalah. Umasilu laka masalan. Jangan terlupa tu. Lama-lama sekali kena tanya. Apa lagi? Umasilu laka. Umasilu laka. Membuat misal oleh aku akan ikut akan sebagai misal. Mafhum mutlak bagi fi'il yang mahzuf. Masalah tu dipanggil umasilu laka masalan. Aku membuat misal lah. Akan dikau tu akan sebagai misal. Contohlah. Contoh dia syajarah, pokok. Jawab Izzah. Kana idrakuka fi suratil ula. Saya mendapat engkau fi surati pada gambaran yang pertama. Apa gambaran pertama, Yin? Tulis. Wa adraktu anau insanu tu. Atas tu, Yin. Wa adrakta anau insanu tu. Kana idrakuka, saya mendapatlah oleh engkau fi suratil ula. Apa satulah? Yang dia wa adraktu anau insanu tu. Tu ilman yakiniyan. Ilmu yang yakin tapi ghairu mutabiqin lil waqi'.
yang tidak muafakat bagi diri sebenar. Sebab apa? Dia yakin dah ajar mana? Yakin pada manusia tapi tak muafakat. Tak bertepatan bagi diri sebenar. Apa dia? Tengok pokok dia. Oh, nampak pokok. Dia yakin nampak manusia. Fi suratul ula tu yen. Ai wa adrakta anu insanun. Ini masalah tu yen. Ha. Itu ghairu mutabiqin lil waqi'. Sebab apa? Dia yakin kata insan tapi yang waqi' sebenar tu iaitu pokok kayu. Nampak lembaga tu, nampak pokok rupa macam rupa manusia. Tengok dari jauh, dia yakin manusia tapi diri waqi' tak tepat. Sebab apa? Sebab pokok. Habis. Wa ilman zanniyan, dan atau pada kata ilman yakinian, dan ilmu zanniyan ghairu mutabiqin lil waqi' fi surati saniyah. Mana surah saniyah yin? Tulis. Iaitu ai iza zanata faqat. Atau yin. Iza zanata faqat anau insanu tu. Itu surah itu, gambar yang kedua. Apa yang menyangka lah oleh kau dengan ketenak etikot anau insanu tu. Situ. Rujuk nama situ yang elok. Wa bina'an ala zalika, dan terbina lah. Ni erok dia apa yang binaan ni. Dia kalau nak erok ni lagu mana ya? Payah juga kalau tanya erok ni. Lagu ni. Nak baca saja boleh tu. Dan dibina di atas demikian tu boleh je. Wa bina'un ke? Bila cakap bina'un mesti ada khabar mutada mahzuf. Mutada dia mahzuf. Kalau baca bina'an tu dia bagi ilat bagi satu yang mahzuf. Wa inna ma kana hadzal qawlu, ataupun kita kata ni, dia binaan tu jadi syarat serta jawab dia yang mahzuf. Boleh juga. Wa inna ma kana hadzal qawlu wa aqulu qawlan za bina'in. Boleh itu tak? Za bina'in. Wa bina'in wa za bina'in. Ini wa inna ma kana hadzal qawlu, sesungguhnya adalah ini perkataan, aqulu qawlan za bina'in. Boleh kata je? Aqulu qawlan za bina'in. Tu kita mengaji dulu lah. Kalau nak buat bina'un, bina'un, ni kita punya ni. Ya, tapi kita nak perhatilah. Kalau buat bina'un boleh juga. Jadi khabar minta ada mazuf. Kita bagi ni. Wa haza. Boleh ini bina'un ala zalika. Boleh tak je? Tapi haza tu rujuk mana? Rujuk pada kata wa haza wa hazal qawlu. Kita nampak je. Payah juga dia punya i'rab mantik ni. Kita ngaji, tu Yen. Ni kita duk cuba bina'un tu. Boleh juga wa haza bina'un. Sebab dia al-aslu fil khabari nakiratun. Pada isi nakiratun jadi khabar, maka mubtada dia yang mahzuf. Habis itu. Itu duk kira ibarat lah. Wa bina'an ataupun wa bina'un wa haza bina'un. Dan bermula ini perkataan ini dibinakan ala zalika. Zalika ay zalika. Ala zalika takrir mazkur. Itu nak mudahnya. Di atas huraian yang tersebut. Zalika mazkur ay min jihatil yakini wa jihatil zanni. Nanti Zat. Jihatil yakin sudah. Zalika jihatil yakin. Sebab depan tu korinah dia.
Ha. Fa'tiqadun nasu. Tak kena tu. Kena. Fa'tiqadun nasu bi anna al-ardha musattahatun ghairu kurawiyatin ilmun yakiniyun ghairu mutabiqin lil waqi'. Ilmu yakiniyun tu khabar pada kata i'tiqadin. Fa'tiqadu nasi, maka bermula i'tiqad oleh manusia bi anal ardha, dengan bahawasanya bumi itu musattahatun, terhampar. Musattahatun ni panggil apa dah dalam bahasa kita ni? Ngaji dulu dia kata terhampar. Flat Ghairu. earth. Ha? Circle. Flat earth. Apa? Rata. Rata memang rata. Rata. Mendatar. Ya, apa rata? Bahasa Inggeris panggil apa? Ada Flat. mana? Flat. Flat. Flat mendatar. Flatten, sebesar. Ha? Besar. Hampar ni maksudnya rata lah. Bi'anal arda musattahatun ghairu kurawiyatin. Musattahatun mana sifat? Yang tidak jadi bulat. Kurawiyatin. Sebab tu kodam. Bola sepak. Kurawiyah. Apa tu kalau tengok cerita atau kalau tengok apa tu bola dulu kat Mesir dulu. Dia macam mana tu? Kurawiyah. Dia kata sebut itu. Arak. Channel Jazair. Dia tengok bola Bola itu dulu. bulat. Ha? Bola itu bulat. Tapi Arab namanya Kurawiyah. Dia tengok bola. Saya minat bola dulu. Dia tengok bola tu. Allah. Kalau Arab ni dia punya pengulas sedap lah. Sampai sekarang pun kalau nak tengok bola pun kena tengok bahasa Arabnya. Kalau tengok bahasa Melayu, Inggeris jadi kurang. Jadi tak. Semangat. Dia punya tu. Pengulas tu. Semangat. Bola dia sedap. Satu dia kata Kurawiyah. Kurawiyah tu maksudnya yang tidak Kena bulat. macam Hasbullah awang tu. Apa? Macam Hasbullah awang tu. Hasbullah awang. Tapi macam tu lebih kurang lah. Tapi Hasbullah awang Melayunya tu. Dia Zawiyah ulas dia kurang. macam nak masuk tapi tak gol pun. Baik. Etika manusia tadi dengan bahawasanya bumi itu mendatar yang tidak jadi bulat, yang tidak bulat, itu tu dipanggil ilmun yakiniyun. Dia panggil ilmu yang dibahasakan pada yakin. Tapi ghairu mutabiqin lil waqi', yang ketiadaan bertepatan pada waqi'. Jadi bumi itu bulat kan sebenarnya? Kita dah pegang kata bumi itu bulat, tapi itu tidak waqi'. Tidak ghairu mutabiqin lil waqi'. Please. Ni kena ngaji ilmu falak mantik ni masuk laka habis itu. Kemudian kata aqsamu yaqsimul ilmu ila tasawwurin wa tasdiqin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Fadu family tu tak? Fadu family tu. Mana? Fatu koordinasi bi anna abdu. Ya, kalau nampak tu wa in jaraina boleh juga tu. Dia jawab bagi fa tu, jawab bagi satu yang mazhuf. Sebab tu kita jawab tadi wa inna makana apa ya? Wa inna makana tu dia payah saja kitab-kitab ini. Orang buat ni, orang Indonesia, tapi dia nahwu dia tu hebat, nahwu dia macam orang Arabnya. Sikit lagi tengok Sufik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Ni nampak ajaran. Jadi semalam kita bahas usul fiqh. Jadi usul fiqh tu dipanggil dalil bagi fiqh di atas jalan ijmali. Ingat tu ya. Dalil fiqh di atas jalan ijmali. Macam kita belajar sifat 20 lah. Dalil ijmali tu apa? Dalil ijmali wajib kita mengetahui sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tu di atas jalan ijmali. Kalau tafsili, wajib mengetahui secara 20 sifat. Nampak ajaran mana? Ya Ustaz, nampak. Yang ni begitu juga. Kalau nak kata, usul fiqh tu untuk apa? Orang tanya orang mana? Tak tahu asal fiqh kot. Dia cakap itu. Cakap dia usul fiqh tu dalil bagi fiqh di atas jalan keseluruhan. Di atas jalan general. Cakap itu dia. Baik. Al-fiqhu lughatan. Fiqh pada lughah. Al-fahmu. Sebab tu dalam dalam kitab pelita penuntut kat ini ajar warna kan dia tulis apa fasal ni pada menyatakan fiqh apa dia, itu bukan fiqh betul-betul, fiqh dengan mana kefahaman, fiqh pada lughah. Tengok kitab apa pelita menuntut tu. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Faqahtu kalamaka ay fahimtuhu. Faqahtu kalamaka. Apa maksud faqahtu kalamaka? Nak tafsir. Ai fahimtu. Memahamlah oleh engkau, memahamlah oleh aku akan kalamaka, akan perkataan kau. Jadi itu pada lughah, pada bahasa. Bila pada bahasa fiqh tu faham. Itu bukan murad, itu bukan dikenaki wastilahan. Ni pada istilah ni. Musyarak ni lah. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihadu. Ni takrif dia. Kalau kita istilah pada usul fiqh, hak dulu tu iaitu yuqalu al-dalil wal qaidah. Nampak lagi kan? Ini dipanggil istilah pada fiqh al-ilmu. Mengetahui hal keadaan al-ilmu tu bil ahkami. Mutalabbisan bil ahkami syar'iyyati. Yang bersepakat dengan hukum-hukum syarak. Hukum syarak mana? Sifat pada kata al-ahkam. Allati tariqwa al-ijtihadu. Yang bermula tariqahnya, jalanan bagi hukum itu ialah al-ijtihad. Ialah ijtihad. Ijtihad mazhab lah. Izab Syafi'i lagu mana. Itu dipanggil istilah pada fiqh. Istilah pada fiqh tu mengetahui dengan hukum syarak yang jalanan hukum syarak tu oleh iaitu ijtihad. Contoh mana hati ni? Kal ilmi, seperti mengetahui. Wazalikal fiqhu fi istilahan. Wazalikal fiqhu istilahan kainun kal ilmi. Seperti mengetahui, hal kalau mengetahui itu bi anna niyata fil wudu'i wajibatun. Dengan bahawasanya niat itu fil wudu' itu wajibatun, wajib. Niat pada wudu' tu wajib tu di sisi siapa? Ijtihad siapa tu? Ajar mana? Tulis itu. Ai haza inda syafi'iyyati. Tulis haza inda syafi'iyyati amma inda ghairihi fahuwa ghairu wajib. Fahuwa ghairu wajibun. Dah habis itu. Ini di sisi haza inda syafi'iyyati. Ini di sisi mazhab Syafi'i, niat tu wajib. Niat pada wudu tu wajib.
Amma inda ghairihi, adapun di sisi yang lain daripada Syafi'i, itu fahuwa ghairu wajib. Itu tak wajib. Mazhab Maliki, Hanafi tak wajib. Di situ. Wa nahwu zalika atau pada kata bi ananiyata. Dan seumpama demikian itu, apa dia seumpama demikian itu ya? Bayan pada kata nahwa zalika. Minal masaili al-ijtihadiyati. Daripada masalah-masalah ijtihad. Banyak lagi. Contoh kita kata semayang. Bi ananiyata fi solati. Contohlah kita kata bi ananiyata fi solati wajibun. Wajibatun. Wajib. Itu wajib juga. Dan kialah dengan masalah lain lagi begitu. Qala an-nabiyyu mana dalil? Ini bagi al-manjatu bila al-man apa macam ni? Al-illatu bi majid dalil. Ni mesti sebab apa boleh kata gitu? Sebab apa boleh kata niat tu jadi wajib? Al-illatu bi majid dalil. Ini dipanggil dalilan alal hukmi. Ini dipanggil dalilan alal hukmi biwujubin niyati fil wudu. Kalau Nabi SAW ni, dia panggil dalilan kerana nak menunjuk di atas hukum biwujubin niyati fil wudu. Situ. Kalau Nabi SAW telah bersabda oleh Nabi SAW, mana kata Nabi? Badal pada kata qala. Badal pada Nabi. Innamal a'malu bin niyati. Sesungguhnya, kalau dalam mazhab Syafi'i, innama sihhatul a'mali bin niyati. Kalau mazhab Syafi'i. Jarwana. Sesungguhnya, sah daripada amalan itu dengan niat. Itu Syafi'i. Adapun di sisi mazhab lain, innama akmalul a'mali bin niyati. Sesungguhnya terlebih sempurna daripada amalan itu ialah dengan niat. Itu kata ulama lain pula. Atau kata innama kamalul a'mali bin niyat. Boleh juga. Sesungguhnya kesempurnaan daripada amalan itu dengan niat. Itu mazhab Syafi'i, itu mazhab lain. Hanafi. Kita nak sah amalan itu mesti dengan niat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wal wudu'u. Dan menguduk itu minal a'mali. Ila sebahagian daripada amalan. Habis itu. Bi khilafil ilmi bil ahkam syar'iyyati. Tu tak nak masuk jadi khabar tak nak masuk. Wa zalikal ilmu bil ahkam syar'iyyati allati tariqu al-ijtihadu. Ini benar. Wa zalikal ilmu. Dan mereka itu ilmu. Mutalabbisun bi khilafil ilmi. Menyalahi dengan ilmu bil ahkam syar'iyyati, dengan mengetahui hal keadaan ilmu tu, tahu tu dengan hukum-hukum syarak. Hukum syarak mana? Sifat pada al-ahkam allati laisa tariqa ijtihadah. Jadi khabar pada taisa. Jadi hukum-hukum syarak yang tidak ada jalanannya dalam hukum syarak tadi itu ijtihad. Ini bukan ijtihad. Ajaran tadi tu istirahat. Ini nak cerita kata kita mengetahui dengan hukum syarak, tapi mengetahui syarak tu bukan ada pada dia tu jalanan ijtihad. Lagu mana? Kal ilmi, dengan mengetahui bi anna salawati, dengan bahawasanya semayang as-salawatil khamsah,
Sebab apa baca as-salawatil khamsah asal nuzul? Tamis. Siaplah. Eh? Tamis boleh dia kata tamis. Bi anna salawatil khamsah. Kenapa tak kak? Kenapa nak siapa tak baca bi anna salawatal khamsah? Salawati tu dah ni Muhammad Salim. Apa jawab Salim tu? Khamsah Tak habis sifat sambung lah. lagi tau. Ha? Khamsah sifat pada salawat lah. Tapi kenapa baca khamsah tu baca selawati? Kenapa? Itu Jamak Muhammad Salim kan dia apa? Dia jar dengan dia nasab dengan alif ta tu bawah bawah. Jawab dia panjang jawab. Dia salawat itu dia nasab dengan kasrah. Jamak Muannas Salim dia nasab dengan kasrah. Tu cakap gitu. Bi anna salawatul khamsatu wajibatun. Baik, ajaran nak tengok cerita ni. Sembahyang 5 waktu tu itu benda wajib ajaran mana? Itu bukan ijtihad dah. Ijtihadnya niat. Nampak tadi? Tadi tu ijtihad ni niat. Nampak ajaran mana? Sini kita tahu kata hukum syarak juga. Tapi bukan di atas jalan ijtihad. Sahabat, kita mengata-kata sembahyang 5 waktu tu wajib. Adapun kita kata niat sembahyang 5 waktu tu di dalam sembahyang itu dipanggil ijtihad. Sebab apa? Ijtihad daripada mazhab. Adapun sembahyang 5 waktu bukan ijtihad daripada mazhab. Itu daripada perkataan kata Nabi. Tu beza dia. Wa anna zina muharramun. Dan bahawasanya zina tu muharram. Diharamkan akan dia. Wa nahwa zalika. Atau pada kata selawat. Dan seumpama demikian itu apa dah? Bayar pada nahwa zalika minal masail al-qat'iyyati. Daripada masalah-masalah yang qat'i. Apa masalah qat'i? Tulis itu ajaran. Masalah qat'i yang ini daripada Quran dan hadis. Jadi hukum syarak yang tidak ada jalanan ijtihad, seperti sembahyang 5 waktu, zina sebagainya, itu dipanggil masalah qat'i. Adapun masalah niat pada wudu, niat pada sembahyang, itu dipanggil masalah ijtihadiyah daripada mazhab. Nampak lagi ajaran lah? Ustaz, ya, nampak. Nampak lagi Tafriq pada khilaf, fala yusamma al-ilmu bima zukira fikhan. Maka tidak dinamakan akan ilmu itu, tahu tadi tu, bima zukira, dengan barang yang disebut akan dia akan salawatil khamsah tu. Maka tidak dinamakan mengetahui dengan barang yang tersebut. Apa dia? Bima zukira ai minas salawatil khamsah wajibatun wa anna zina muharramun tu. Situ rujuk situ domain. Tak nama apa? Nak fa'il pada apa tu? Nak fa'il apa tu? Maf'ul kedua pada kata bersama. Fikhan, tak nama pekah. Dia tak nama panggil pekah. Contoh gini. Orang tanya, sembahyang 5 waktu tu orang berzina tu dipanggil hukum pekah ke tu? Nak panggil pekah ke tu? Tak. Pekah ni lain. Pekah tu kita terang balik. Pekah tu dia ada jalanan ijtihad. Kalau hukum syarak yang tidak ada jalanan ijtihad, itu dipanggil hukum masalah qat'i. Masalah yang diambil daripada Quran dan hadis. Kalau masalah itu berkaitan dengan ijtihad seperti niat dalam wuduk ke, niat dalam sembahyang ke dan sebagainya, itu dipanggil masalah ijtihadiyah. Apa dipanggil masalah ijtihad daripada mazhab. Maka dalam masalah salawatul khamsah ni, itu tak panggil pekah. Habis itu.
Dia kata al-ilmu sifatu yang kasyifu biha al-matlubu inkisyafan taman. Allah Subhanahu wa taala alam. Nampak lagi ajar mana? Okey, Ah. nampak. Alhamdulillah. Tadi ajar mana ikut ngaji tadi? Mana? Tadi Di kelas. Ah. Pukul 9 suku tak? Ikut? Ui, penuh ajar mana pagi. Memang jadual saya penuh. Satu hari pernah belajar je. Alhamdulillah. Baik. Sekarang itu saja. Okey, baik. Amin. Wallahu a'lam. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين امين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Inna minkum taqabbal ya karim. Kak Lip, faham Kak Lip?